Pertamanya ini adalah PC daripada Perikatan Nasional, ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional mengenai apa yang berlaku pada hari ini di dalam Parlimen berdasarkan kepada aturan urusan mesyuarat ataupun AUM pada hari ini. Pihak kerajaan mempunyai 3 urusan yang perlu diselesaikan. Yang pertamanya telah selesai tadi RUU Keselamatan Cyber 2024. Kemudian satu usul daripada Menteri Keuangan. Dan yang ketiganya rang undang-undang perlembagaan pindaan bagi kali yang kedua. Ini 3 urusan. Urusan kerajaan mengikut peraturan mesyuarat Dewan Rakyat. Urusan kerajaan perlu diutamakan. Apa yang perlu dan selalu dilakukan oleh kerajaan, walau sampai pukul berapa pun, bila aturan urusan itu disenaraikan, ianya perlu dihabiskan. Apa yang berlaku pada hari ini, satu yang agak luar biasa, luar tabi'i. Sepatutnya, apabila kerajaan mempunyai urusan yang banyak, termasuk cadangan rang undang-undang pindaan perlembagaan, mereka perlu membawa satu usul awal pagi tadi. Usul di bawah peraturan mesyuarat 12 yang mengatakan bahawa persidangan pada hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga selesai urusan rang undang-undang pindaan perlembagaan. Sepatutnya begitu. Tapi pagi tadi tidak ada usul dibuat. Bila tidak ada usul dibuat, dia mengikut peraturan mesyuarat 12.1 yang mengatakan persidangan bermula pukul 10, tangguh pukul 1, kemudian disambung balik pukul 2.30, tangguh pada pukul 5.30. Itulah kalau tidak ada usul. Kami di pihak Perikatan Nasional sudah dapat mengesan. Kami menghidu seolah-olah ini adalah tindakan yang disengajakan oleh pihak kerajaan untuk tidak menyelesaikan urusan kerajaan pada hari ini, terutamanya rang undang-undang pindaan perlembagaan. Dan saya sendiri dan pihak kami telah bangkit pada pagi tadi. Kenapa? Kita bertanya kepada timbalan speaker Datuk Ramli tadi, kenapa ditangguhkan pukul 1? Sedangkan banyak lagi urusan sepatutnya hari-hari lain tak ditangguh. Saudara-saudara media pun perasan beberapa hari dah, terutamanya pada bulan puasa ni, persidangan tidak ditangguhkan pada pukul 1. Terus pukul 1 sampai pukul 2.30 pun berjalan. Dan persidangan boleh bersambung sehingga pukul 6.30, pukul 7 sebelum berbuka puasa. Malahan ikut peraturan sehingga selesai. Kita pernah bersidang sampai pukul 3 pagi, pukul 4 pagi untuk menyelesaikan urusan kerajaan. Jadi untuk itu kami di pihak kerajaan, di pihak Perikatan Nasional, kami ingin menyatakan bahawa tindakan yang berlaku pada hari ini di mana kerajaan gagal untuk menyelesaikan bacaan kali kedua rang undang-undang perlembagaan pindaan ini menunjukkan 2 perkara. Yang pertamanya, kerajaan tidak serius untuk melakukan pindaan perlembagaan ini. Walau atas apa alasan pun mereka tidak serius. Yang keduanya, ini penting, yang keduanya, kami merasakan dan kami dapat menghidu kerajaan gagal mematuhi kehendak-kehendak atau requirement sebelum mereka membawa pindaan perlembagaan pada hari ini. Terutamanya, ini persoalan yang kami bangkitkan. Adakah cadangan pindaan perlembagaan ini telah mendapat perkenan daripada Majlis Raja-Raja? Di bawah perkara 159 Fasal 5, sesuatu rang undang-undang yang melibatkan kewarganegaraan, iaitu bahagian ketiga perlembagaan, mestilah terlebih dahulu mendapat perkenan daripada Majlis Raja-Raja. Ya? Sesuatu rang undang-undang membuat pindaan kepada bahagian 3. Bahagian 3 ni termasuk kewarganegaraan, tidaklah boleh diluluskan tanpa persetujuan Majlis Raja-Raja. Jadi kami beranggapan kerajaan gagal mendapat persetujuan daripada Majlis Raja-Raja. Oleh sebab itu mereka tidak meneruskan dengan perbahasan pada hari ini. Kami mengatakan demikian berasaskan kepada taklimat yang diberikan kepada semua pihak termasuk ahli-ahli parlimen. Taklimat yang diberikan oleh KDN mengatakan bahawa mereka telah mengadakan libat urus ataupun membentangkan cadangan ini kepada Majlis Raja-Raja
26 Oktober 2023 dan kali kedua 17 dan 24 Februari tahun 2024, iaitu bulan lepas. Tetapi masa perkenan ini dikatakan diperoleh daripada Majlis Raja-Raja, ianya mengandungi 8 pindaan. Tapi apabila datang pada hari ini, hanya 7 pindaan saja. Kami beranggapan bahawa cadangan pindaan yang terbaru masih belum mendapat persetujuan daripada Majlis Raja-Raja. Siapa Majlis Raja-Raja? Ada di dalam perlembagaan ini perkara 38 yang merujuk kepada jadual kelima. Jadual kelima ni mengatakan Majlis Raja-Raja hendaklah terdiri daripada duli-duli yang maha mulia, raja-raja dan yang di-Pertuan negeri-negeri yang tidak mempunyai raja. Itu Majlis Raja-Raja. Bukan satu raja, bukan dua raja, tetapi semua raja-raja dan juga yang di-Pertuan negeri. Kami beranggapan, pihak pembangkang, Perikatan Nasional beranggapan kerajaan gagal untuk mendapat persetujuan Majlis Raja-Raja apabila mereka membentangkan rang undang-undang ini. Oleh sebab itulah, selepas dibacakan bacaan kali kedua oleh Menteri Dalam Negeri, ianya ditangguhkan kerana tidak ada usul untuk melanjutkan perbahasan yang bagi kami beranggapan disengajakan kerana mereka nak melindungi kesalahan yang mereka telah lakukan. Yang telah dirancang. Kami mengatakan inilah drama terbaik minggu ini. Skrip terbaik. Dan ianya Tan Sri yang ada adalah lebih baik daripada Tan Sri P. Ramlee. Lebih baik daripada Tan Sri P. Ramlee yang ada dalam parlimen hari ini. Tak tahu Tan Sri mana lah. Jadi kami menyatakan rasa kekecewaan rakyat di luar sana yang sedang menunggu satu topik yang amat penting, iaitu pindaan perlembagaan berkaitan dengan kewarganegaraan. Semua orang menanti-nanti, semua orang menunggu apakah pandangan daripada pihak kerajaan, apakah pandangan daripada pihak pembangkang. Yang kami sudah bersedia sekitar 11 orang pembahas daripada pihak pembangkang saja. Tapi tidak diberikan peluang, ditangguhkan, tidak tahu dalam persidangan masa mana, tahun mana, kita tak tahu lagi. Jadi itu saja. Kalau ada, ya. Saya, setakat yang saya ingat, saya pernah jadi Menteri Parlimen, YB Masjid Tanah, Timbalan Menteri Jaga Parlimen, kami tahu. Kalau urusan yang telah disenaraikan dalam AUM ini, you kena selesaikan urusan kerajaan. Peraturan Mesyuarat 17, diutamakan urusan kerajaan. Walau sampai pukul 3 pagi, dalam penggal Parlimen ke-13 dulu, kami pernah bersidang sampai pukul 3 pagi. Kerana kerajaan perlu menyelesaikan urusan-urusan kerajaan. Jadi ini kalau tidak yang pertama pun yang amat-amat terpencil kes ini. Amat terpencil kes ini. Kalaupun tidak yang pertama, ya. Jadi kita kesal lah dengan keadaan ini. Dan ianya menunjukkan ketidakseriusan kerajaan yang pertama. Yang keduanya, mungkin mereka menyedari mereka tidak dapat memenuhi keperluan sebelum mereka membawa rang undang-undang pindaan perlembagaan ini. Khususnya persetujuan Majlis Raja-Raja. Itu anggapan kami. Ya. Okey. Tambah. Okey. Itu saja. Clear? Ya. 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 Kita sebenarnya telah bangkitkan perkara ini. Hari dibawa bacaan kali pertama, saya telah bangkitkan dalam parlimen kenapa kandungan ni dipanggil Blue Bill, kandungan Blue Bill ini bercanggah dengan taklimat yang diberikan. 8 pindaan, tapi yang ada dalam ni 7 pindaan saja. Antara yang pentingnya ialah perkara berkaitan dengan bayi terdampar. Bayi terdampar yang ditunggu-tunggu oleh semua orang. Sekarang ini kekal. Sebagaimana biasa, bayi terdampar jumpa di mana pun dapat automatic citizenship. Cadangan yang nak dipindah oleh Kementerian Dalam Negeri supaya bayi-bayi ini didaftarkan melalui pendaftaran by registration, not by operation of law. Ya. Jadi itu tidak ada di dalam ini. Jadi adakah kerajaan ini menerima tekanan
daripada kalangan mereka sendiri dalam kerajaan ataupun tekanan daripada mana-mana pihak. Itu juga anggapan kami. Kalau tidak, ianya tidak akan berlaku seperti ini. Ya. Ya, saya bangun, saya minta kenapa Blue Bill ini tidak sama dengan cadangan yang dibuat Libat Urus. Tidak ada. Dia kata terus, dia bacaan kali pertama dan bacaan kali kedua pada kali ini juga. Ya. Ini kita order lain, dapat lain. Okey, terima kasih. Ini kerja kami, ikut kami lah.